dirahmati Allah. Hari ini kita nak menyambung lagi bicara kita berkenaan dengan hadis yang telah kita baca pada minggu-minggu yang telah lalu, menyentuh tentang bagaimana kepentingan tauhid dalam kehidupan seorang muslim, berpandu kepada hadis tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Dan hari ini kita nak menutup daripada bicara hadis itu dalam tajuk membersihkan tauhid daripada sebab syirik. Kita berada pada muka surat 189. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Islam sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi kita tahu bahawa disebut Islam ni sallama yusallimu tasliman, maknanya kesejahteraan. Maknanya bila orang masuk Islam ni dia sejahtera. Sejahtera dari sudut akidah dia, sejahtera dari sudut pegangan hidup. Maknanya dalam kehidupan itu sejahtera. Soal ibadat dia kepada Allah. Jadi maknanya memilih satu jalan yang sejahtera hidup, mana sejahtera kehidupan dunia dan juga sejahtera dalam kehidupan akhirat, makna kebahagiaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan adalah agama tauhid. Dan Islam ni dia berfaksi kepada agama tauhid. Dan bila disebut tentang tauhid ini, dia ada aqaid, maknanya kepercayaan, ada manhaj dia. Dia orang yang beragama Islam ialah orang yang bertauhid. Mana orang yang ada, maknanya dia punya kepercayaan, ada dia punya pegangan dia. Yang ini agama yang berasaskan kepada berasaskan iman kepada keesaan Allah yang Maha Kuasa. Itu dia punya kunci. Jadi orang yang dikatakan orang yang bertauhid ini, maknanya orang yang berasas kepada iman. Disebut iman, iman dia ada rukun-rukun. Dia mesti berpegang kepada rukun-rukun. Amanah Rasul, kalau kita baca dalam Al-Quran, laisal birra wal wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wal nabiyyin. Jadi beriman dengan apa-apa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir khairu wa syarr. Itu dia punya asas aqaid ataupun kepercayaan. Maka dia kata ukuran sempurnanya atau tidaknya Islam seseorang adalah bergantung kepada kesempurnaan tauhid. Jadi kita nak mengukur iman seseorang ialah dari sudut tauhid. Dari sudut tauhid, sejauh mana kekuatan iman itu, mana kita akan tengok maknanya tauhid. Kalau dah dia diberikan musibah, tidak menyalahkan kepada orang lain, tidak meletakkan kesalahan kepada orang lain, maka menerima dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ukuran. Kalau dipuji oleh Allah Ta'ala, dia menjadi orang yang redha dengan pujian Allah. Dan bila diberikan sesuatu, maknanya dia menganggap bahawa itu sebagai satu amanah. Dan bila amanah, dia melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik, maka itu ukuran iman yang ada. Itu sebab kita nak ukur iman ni, tengok sejauh mana tauhid. Itu sebab dalam satu kisah bagaimana
Kalau kita ni belajar ramai, bermula daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan? Belajar tauhid, belajar pertama ialah mengenal Allah. Ada sifat itu. Belajar sifat wujud, tidak apa-apa. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Sampailah maknanya kamu fasil ni. Nah, sampailah kepada sifat-sifat yang lain. Dan belajar dah semua, maka tiba masa bila dah khatam kitab tauhid, maka mesti masuk tes. Guru bakal menguji maknanya anak murid ni faham tak faham. Sejauh mana dia belajar tu, maknanya tauhid dia mantap. Ini yang berlaku kepada seorang guru apabila dia mengajar ilmu tauhid, maka lepas dia mengajar, dia hampir semua mengajar, khatam dah bertahun-tahun anak murid menadah kitab dengan tok guru, belajar menghadap tok guru tanpa tinggal satu huruf sekalipun. Maka sampai masanya tok guru kata, hari ini telah sampai pada masa itu aku menguji dia. Nak tahu ilmu yang kamu belajar ni betul tak betul, kamu yakin tak yakin, sekarang ni aku nak uji. Maka diberikan kepada anak-anak murid dia ni, yang belajar dia tu bertahun-tahun lamanya, bagi seorang satu ekor ayam dengan 9 pisau. Guru mengatakan, wahai anak muridku, kamu hari ini semua dah belajar lah. Maka aku nak tengok kamu ni faham tak faham. Maka kamu bawalah maknanya seekor ayam yang ada kepada kamu dengan 9 pisau. Maka kamu pergi, maknanya sembelih ayam ni di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa. Sebab nak uji, nak tahu mantap iman tak iman. Iman jauh belum faham tak faham. Nak ditengok sejauh mana iman tauhid dia. Sama ada tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma wa sifatnya, nak diuji. Maka semua anak murid bawa sebagai ayam, bawa ke mana-mana tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa. Ada yang bawa dalam rumah usang, ada yang bawa maknanya tengok tak ada orang, sembelih mana ayam tak. Semua pakak bawa sembelih belaka di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa. Ada seorang daripada anak tok guru ni, anak murid tok guru ni, dia pergi di mana-mana tempat, maka dia tak jadi. Bila dia nak sembelih, dia rasakan ada yang melihat, ada yang memperhatikan. Maka sampai waktunya, semua balik kepada tok guru dengan ayam yang telah disembelih. Tok guru tanya, orang ni kamu sembelih kat mana? Saya rumah guru, saya sembelih dalam rumah, seorang pun tak nampak. Dalam satu rumah besar, seorang pun tak nampak. Saya dengan ayam tu, ayam ni nampak saya. Dia begitu masa ni. Mari orang ni, saya dekat sebelah bukit tu, memang bombong, tak ada orang nampak. Tak ada orang yang nampak waktu saya sembelih ayam ni, tak ada orang yang nampak. Kan? Kalau Allah Ta'ala jadikan batu tu boleh melihat, batu je lah yang nampak. Bagi semua sembelih bapak memberikan alasan-alasan sampai kepada orang yang terakhir. Maka guru kata, yang kau ni bawa balik air hidup kenapa? Maka berkatalah anak murid ni, wahai tuan guru, aku dah pergi di mana-mana tempat, maka aku tidak melihat di mana tempat yang aku nak sembelih itu tidak diperhatikan, melainkan semuanya dilihat. Maka kata tuan guru, sesungguhnya kamu telah sampai kepada tauhid yang sebenar. Mari kamu faham itu. Sebab apa? Kamu pergi di mana-mana pun yang melihat ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak murid itu dia menyatakan, bila sembelih ni manusia tak nampak, memang orang tak nampak. Jadi kefahaman itu tuan-tuan. Mana anak murid yang lain itu datang, mungkin belajar tidur lebih daripada dia belajar tidur. Dia tak faham, mungkin dia tidur je angkat. Dia sadar-sadar dia dah wabillahi taufik. Macam tu lah 5 tahun beliau. Itu yang tak apa nak faham. Jadi ini dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey.
Mana-mana kamu seorang faham, yang lain mengaji kita lain. Jadi ini dia tuan ukuran tauhid. Nah, ukuran tauhid. Begitu juga orang yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila dia menguji seorang budak umur baru 10 tahun, diuji dia apabila maknanya kamu ni seorang pengembala, kamu bagikan kepadaku seekor kambing. Bagikan kepadaku seekor kambing. Maknanya nak tengok budak waktu kecil, dia punya tauhid itu mantap. Tauhidnya mantap. Anak kita umur 10 tahun ni apa rasakan. Ini umur 10 tahun telah tahu tentang hakikat tauhid yang sebenar. Bila Sayyidina Umar kata bagikan aku seekor kambing, dia kata tidak boleh. Nanti tuan aku tanya, bagaimana aku nak jawab? Maka Sayyidina Umar pun mengusulkan satu jawaban, katakan kepada tuan kamu bahawa kalau dia tanya mana seekor kambing lagi, beritahu kepadanya bahawa telah dimakan oleh serigala. Dia kata, wahai orang tua, tidakkah kamu tahu aku boleh berkata tidak benar, maknanya boleh bercakap bohong dengan tuan aku, tetapi tidakkah kau lupa bahawa aku tidak boleh berbohong dengan yang di atas, maknanya berbohong kepada Allah. Orang yang umurnya macam tu, kepahaman dia punya tauhid dia dah melebihi daripada orang tua. Kepahamannya cukup jauh tentang ilmu tauhid, masuk keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita umur macam ni dah bertahun-tahun dah, sampai dah nak mati pun kadang-kadang tauhid pun tak kenal. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah pun tak kenal. Baru-baru ni saya temu juga pegawai syarah tuan-tuan. Saya bertemu juga pegawai syarah. Lebih kurang ada dalam 28 orang lah itu. Nah, temu dulu. Tanya bab air pun tak tahu. Kita kata macam mana nak pegang jawatan kuasa syarah. Bab air pun tak tahu. Nah, air pun tak tahu berapa jenis. Kan? Najis pun tak tahu berapa najis. Suruh sebut najis pun tak tahu. Macam mana nak pegang pegawai syarah? Nah, kita bayangkan tuan-tuan, itu orang yang telah disaring dalam kampung. Daripada tuan-tuan itu kemudian dari saring. Maknanya untuk pegang pegawai syarah, makna dah dicalon. Bila tanya maknanya tentang bab air, tentang apa ni bab najis, Allah Akbar, kita rasa kesian. Kita rasa kesian. Tanya bab air mutlak, air mutan najis pun tak tahu. Macam mana dikata air mutan najis, macam yang mana dikata air mutlak, tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan orang-orang yang ni dahulu ni, kita tengok sebenarnya orang-orang yang nak pegang jawatan kuasa syarah ni, yang dicalonkan umur dah 50 tahun, 54 tahun, bayangkan air pun tak kenal. Macam mana kalau sekiranya kalau air tak kenal, dia nak ibadat kepada Allah Ta'ala? Sudah tentu dia tidak dapat membezakan mana air mutlak. Untuk mandi wajib macam mana, untuk ambil air semayang macam mana, untuk beristinja macam mana, itu dia tak dapat bezakan. Kalau sekiranya dalam rumah dia pakai kolam, masuk lagi tak cicak macam mana, tentu dia tak boleh dapat nak membezakan air itu masih mutlak atau tidak. Kita bayangkan tuan-tuan, maknanya keadaan yang begitu sekali. Daifnya maknanya masyarakat tentang kefahaman agama ni tuan-tuan. Ini masalah. Ini perlu tak usah cerita baca Quran. Baca Quran itu, nah, mungkin yang ada kat sini yang handal itu pun boleh tahu kalau dia uji pun sahaja. Nah, maknanya suruh baca Quran, Quran tak boleh baca. Tak boleh baca Quran. Kita semua baca Quran dia, apa kau baca ni? Bukan tak boleh baca Quran. Nak pegang pegawai syarah, dia takkan nak baca Fatihah je. Kalau dia jadi Bilal, contohnya, takkan Bilal baca Fatihah. Jadi kita bayangkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak menunjukkan atas kebaifan
Jadi bila kita suruh mengaji, tak nak mengaji. Suruh mengaji tak nak. Jadi inilah satu kelemahan. Kita tengok generasi-generasi sabiqul awwalun, kepahaman mereka tentang amal tersebut. Kita tahu dah mengenal Allah Ta'ala dengan erti kata dengan sebenar-benar. Kita dalam sekarang tak kenal Allah Ta'ala. Kita sembah tiap-tiap hari 5 waktu dalam keadaan kita tidak mengenal siapa itu Allah. Kita tak mengenal. Apa tanda kita mengenal Allah? Tentu kita tahu semua. Kita kata siapa orang yang mengerti maknanya keturun itu? Tentu kita tahu. Bila sebut nama orang, kita akan tahu ni sifat dia, namanya dia. Tentu kita tahu. Sama ada kita tengok pada sifat dia, sama ada dilihat pada af'alnya, mesti kita tahu. Jadi bagaimana kita sebut Allah Ta'ala sifatnya pun kita tidak kenal, af'alnya pun kita tidak kenal, hatta nama pun tak kenal. Kita tanya siapa ketua agama? Ketua agama negeri Melaka. Dia boleh cakap Datuk Mufti. Itu tak faham tu. Dia kena faham tuan-tuan, bagi negeri-negeri yang tidak beraja, maka ketua agama itulah sultan. Sultan. Sebab nak lantik mufti itu tak boleh dilantik kalau dia tak dapat wathikah daripada sultan. Walaupun dia penjawat awam, dia nak mengeluarkan fatwa, nak berhukum, mesti dapat pelantikan. Jadi ini kita kena faham. Maknanya kita tak kenal sebenarnya. Kita kata kita sembah Allah, tapi kita tidak mengenal Allah. Dengan apa bentuk kita tidak kenal. Nama Allah pun kita tak kenal. Suruh bilang nama Allah 99, mesti ada yang fail. Tak? Kalau bukan suruh 99, suruh 10 dia, mesti ada yang dapat kurang daripada 10. Tak? Jadi maknanya nama Allah pun kita tidak kenal. Dan suruh sifat lagi pula. Sifat yang wajib bagi Allah, lawan dia lagi tak boleh lawan. Memang tak lawan dia sampai habis. Mana kita tidak mengenal muslimin dan muslimah yang dirahmati. Tauhid yang sempurna itu apabila meresap ke dalam hati nurani seseorang, akan melahirkan kesan-kesan kepada seluruh tingkah laku dan bawaan hidup dia. Jadi kesan orang yang maknanya tauhid dia sempurna, bila tauhid dia sempurna, maka akan lahirlah dalam kehidupan yang tanda-tanda kesan-kesan, maknanya dalam kehidupan orang-orang yang maknanya iman dia tuan. Sebabnya kita tengok bagaimana tauhid para sahabat, kalau dia memberi, dia tak rasa maknanya akan jadi apa. Siapa boleh buat seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memberi yang tak memikirkan apa nak makan selepas itu. Kenapa? Kerana tauhid ini. Sehingga apabila Rasulullah SAW bertanya kepada dia, wahai Abu Bakar, kamu memberikan semua harta kamu, apa lagi yang tinggal kepada kamu? Allah wa Rasul. Betapa keyakinan dia kepada Allah dan Rasul begitu tinggi, sehingga kan dia memberi, dia tidak takut akan rasa untuk jadi orang fakir atau jadi orang miskin. Sebab apa? Kerana dia yakin kepada Allah SWT. Ini tahu tak? Kalau kita payah, senang. Payah kita. Apabila Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara golongan Muhajirin dan Ansar, apa kata orang-orang yang Ansar? Wahai saudara-saudaraku daripada orang-orang Muhajirin, kami ada harta banyak. Kalau kamu tak, kami boleh bagi semua. Kita boleh bagi dua. Kami ada isteri, maknanya beristeri, beberapa isteri. Kalau kamu tidak, kami boleh ceraikan. Maknanya isteri kami, supaya kamu boleh berkahwin dengannya. Setelah
Nah, bayangkan tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini nak menunjukkan bahawa apabila tauhid itu meresap dalam diri mereka, maknanya dia melahirkan tanda dan kesan-kesan dalam kehidupan, mana dalam perbuatan, dalam percakapan, dalam tingkah laku, mana dalam seluruh kehidupan dia, maknanya keyakinan dia kepada Allah SWT. Kemudian dan akan memberi kesedaran kepadanya untuk sentiasa waspada terhadap dugaan syaitan, godaan syaitan dalam setiap amalan itu, supaya dia tidak diseleweng kepada yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang sentiasa menjaga tauhid dia supaya apa? Tidak diselewengkan oleh oleh syaitan. Itu sebab kalau kita tengok Syekh Qadir Jailani, ketika mana dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadat kepada Allah Taala sehingga syaitan datang menyuruh. Syaitan menyuruh dengan suara memberitahu kamu telah sampai kepada maqam tinggi. Jadi maknanya Syekh Qadir Jailani dia dengar suara. Maka Syekh Qadir Jailani mengatakan, aku tahu siapakah yang pemilik suara. Aku tahu bukan syaitan. Syaitan kata, kamu dah sampai kepada makam yang tinggi, kamu tak perlu semayang lagi lah. Memadai semayang pun dengan niat je. Maka Syekh Qadir Jailani kata, aku tahu satu, kau syaitan. Mana mungkin kalau seorang Nabi, seorang Rasul semayang niat dengan perbuatannya sekali, bagaimana aku boleh semayang dengan niat? Maka syaitan pun berkata, setelah banyak daripada golongan-golongan sufi yang telah aku tipu, melainkan kau. Jadi bayangkan. Dan sebabnya orang bila nak jadi ahli ibadat, dia mesti ibadat dengan ilmu. Dia bila ibadat dengan tanpa ilmu, menyebabkan ibadat dia rosak. Dengan sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bahawa tidur seorang seorang berilmu itu adalah lebih afdal ataupun lebih baik daripada ibadat 1000 orang jahil. Maknanya kalau orang jahil ibadat, dia rosak. Kenapa? Dia tak tahu maknanya apa yang salah, apa yang betul, apa yang rukun, apa yang sunat, apa yang perlu dipanjangkan, apa yang perlu dipendekkan. Dia tak tahu. Sehingga maknanya dia melakukan kesalahan banyak dalam ibadat semayang. Tapi orang berilmu dia lain. Orang berilmu bila dia semayang, dia tahu mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunat. Jadi dengan sebab itu ibadat dia sempurna. Walau kita nampak dia semayang tak lama, tapi ibadat dia yang tak lama itu penuh dengan khusyuk kepada Allah. Ini bezanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak menunjukkan perbezaan. Boleh dikatakan sebagai besar daripada orang-orang yang mengaku dirinya beriman dan bertauhid kepada Allah dan mengakui bahawa Allah jugalah yang mencipta mereka dan menciptakan langit dan bumi, tetapi tauhid mereka tidak penuh membulat kepada Allah yang Maha Esa. Kerana di antara sama ada kerana ada di antaranya semasa mengerjakan ibadat, tujuan ibadatnya itu tidak bersih kepada Allah SWT. Jadi pengarang menyebutkan kepada kita tuan-tuan, betapa ramai berapa ramai orang yang kata dia beriman dan bertauhid kepada Allah, tetapi tauhid dia tak sebenar. Tauhid dia tidak sebenar. Kalau dia datang ibadat, dia datang ke masjid, dia ada matlamat, dia ada tujuan. Kalau dia ibadat lama, kalau dia sujud lama, dia ada matlamat dan ada tujuan. Di depan orang ramai, ketika mana tak ada orang ramai, ibadatnya berbeza. Ini kenapa? Kerana tauhid dia tu bukan.
tidak bulat kepada, tidak maknanya sepenuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada maknanya sampingan-sampingan. Bila ibadat, bila bersedekah, bila buat satu perkara amal baik adalah matlamat ada kepada makhluk Allah Subhanahu. Minta dipuji, minta jawatan, minta maknanya disanjung. Jadi maknanya tauhidnya tidak benar. Tidak benar. Orang kalau sekiranya dia tauhidnya benar, sama ada dia dapat tak dapat, pada dia sama. Dilihat atau tak dilihat, pada dia sama saja. Dipuji atau tidak dipuji, maknanya sama saja. Ini perbezaan orang yang betul tauhid kepada Allah Subhanahu. Ada pula yang menunjukkan taat setianya kepada Allah dengan menjalankan hukum-hukum syariatnya, tetapi serentak dengan itu mereka mengubah hukum syariat itu dengan menumpuk tambah ataupun mengurangi menurut hawa nafsu. Ada orang dia jaga dalam taat, ketaatan dia kepada Allah dalam menjalankan hukum syariat, tapi masalah pula timbul kepada orang-orang ni, dia suka menumpuk tambah yang tak ada daripada sekarang. Suka buat benda-benda yang bidah. Benda yang tak ada dia kata ada, tapi semayang bagus. Semayang bagus. Tadi petang tadi orang tadi pusing daripada mana Selangor. Dia kata, Tuan Imam ni nak tanya ni, boleh tak ni kita mayat sebelum dikebumikan, boleh baca tahlil tak? Boleh buat tahlil tak? Orang kat sini, imam-imam kat sini kata tak boleh buat tahlil. Loh, Pak Imam kata tak boleh buat tahlil. Ini masalah tak tuan? Masalah. Dia yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita dituntut untuk mensegera. Maknanya kalau sekiranya mayat masih ada lagi, ataupun waktu itu mayat tengah dimandikan, kita boleh buat tahlil, kita boleh baca Yasin, boleh. Yang dilarang ialah apabila selesai daripada sembahyang mayat, waktu itu kita buat tahlil, itu dilarang. Kenapa? Kerana kita melewat-lewatkan. Sedangkan maknanya perkara yang disuruh disegerakan apabila mati seorang, maka segerakan. Bila maknanya telah sampai kepada umur yang boleh dikahwinkan, segerakan. Bila sampai kepada tempoh untuk bayar hutang, disegerakan. Itu 3 perkara. Jadi dengan sebab itu ada pula orang ni menumpuk tambah. Lepas ada sembahyang mayat, buat tahlil pula lagi. Kan? Baca Fatihah, baca Qul huwallahu, lepas tu zikir. Kalau zikir tauhid la ilaha illallah. Tidak, tentang itu tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Yang itulah yang kita jangan tambah. Jangan kita buat benda yang tak ada. Dan lepas sembahyang ni cepat kan. Peringatan Rasulullah SAW, sekiranya mayat itu dia orang yang baik-baik, nasaya kamu mempercepatkan kepada kebaikan. Dan apabila mayat itu adalah mayat yang maknanya daripada golongan orang-orang yang tidak baik, kamu membuang maknanya sesuatu musibah daripada kamu. Maknanya cepat. Jadi ini yang disuruh. Jadi maknanya tidak menjadi salah. Jadi bila ada orang yang melakukan taat tapi dia suka menumpuk tambah benda-benda yang tak ada. Contohnya Rasulullah SAW, kalau selepas daripada sembahyang, Rasulullah mengajar kita supaya beristighfar. Beristighfar 3 kali. Kemudian sama ada nak buat secara perlahan ataupun secara sir. Kalau orang tanya boleh tak kita buat secara kuat, Rasulullah pernah buat. Tak ada kesalahan tuan. Kita buat Imam baca kuat-kuat, yang lain ikut, tak jadi masalah. Sebab Rasulullah pernah buat, bukan kita melampau. Dan bila kita berzikir, kita ikut seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW.
membaca ayatul kursi, kemudian membaca tasbih, tahmid dan takbir. Lepas itu membaca, itu yang diajar. Bagaimana cara berwirid yang diajar oleh Rasulullah SAW. Yang tak diajar oleh Rasulullah ini yang banyak buat. Astagfirullah, astagfirullah, al-Fatihah. Itu tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Benda yang salah itu jadi bid'ah, tuan-tuan. Itu benda bid'ah. Rasulullah tak ajar wiridnya tu. Astagfirullah, astagfirullah, al-Fatihah. Cepat benar Pak Imam, malah dia ada gusti ya. Tak boleh tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dengan sebab itu kalau imam tak buat seperti mana wirid ataupun yang diajar oleh Rasulullah, kita ni yang belajar buat sendiri. Buat sendiri, selesaikan wirid-wirid. Kali itulah maknanya sunnah Rasulullah SAW. Kita jangan maknanya buat maknanya kaifiat zikir kita ataupun wirid cara kita sendiri. Mana bila kita buat tidak berpandu kepada hadis, tak pandu kepada sunnah, bermakna kita tidak sayang kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah Ta'ala kata, sesiapa yang cinta kepada aku, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, hendaklah dia mengikut maknanya Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut bagaimana perbuatan Rasulullah, baik dalam cara hidup, baik dalam soal ibadat, baik dalam soal berkeluarga, baik dalam soal berpakaian, baik dalam soal perkataan, dan dalam segala kehidupan, mereka ikut cara yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah, sesungguhnya dia telah cinta kepada Allah Subhanahu. Dalam perkara yang kecil, perkara yang kecil, kita tak mau ikut, mana kita buat cara kita sendiri, sedangkan perbuatan itu adalah bertentangan ataupun tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Apalah namanya tuan-tuan, kita berzikir astagfirullah 3 kali dah. Kemudian kita baca apa ni, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tak sampai 1 jam tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok TV itu satu hari kalau kita kira-kira dikumpulkan daripada jam-jamnya, mungkin melebihi daripada waktu ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lamanya tuan-tuan. Kan? Doa pun janganlah doa yang banyak-banyak. Ambil doa-doa yang masuk, sama ada daripada Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Ambil doa 2-3 doa, jangan baca banyak-banyak. Kan nasi dah dihidangkan, orang terletak bertung tu, dah berbaru, dah masak asam, dah doa Rabbana atina, sambung lagi, inna Allahumma firli wal sambung lagi. Ni ada Rabbana atina, dah tutup dah, ada lagi sambung. Ni Pak Imam tak faham kata dia. Jadi maknanya tuan-tuan, kita ikut mana-mana doa yang jadi sunnah. Jadi dengan sebab itu kita taat, jangan kita menambah-nambah benda yang tidak ada. Jangan kita pandai menukar tambah. Menukar tambah benda yang tidak ada daripada perkara sunnah, maka itu maknanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang aku tak buat, yang aku tak buat, mana tak ada daripada jalan aku, maka sesungguhnya dia telah menyediakan tempatnya dalam api neraka. Ini peringatan Rasulullah SAW bagi menjelaskan setakat mana buruknya akibat syirik ini tuan-tuan. Maka di bawah ini diturunkan beberapa ayat dan ayat suci dan hadis yang Nabi mengenainya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Muhammad, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan dengan dia sesuatu. Jadi maknanya tuan-tuan,
kita dilarang untuk menyekutukan. Makna tusyriku ni diambil daripada kalimah syaraka, yusyarik, maknanya bersatu ataupun bersaing. Maknanya mustarak ni maknanya ada lain. Kalau dia satu, ada yang lain. Mustarak maknanya ada bersama-sama. Jadi dengan sebab itu kita dilarang. Kalau kita sembah Allah, ada yang lain kita percaya, maka tidak dibolehkan. Di dalam surah Luqman Allah Ta'ala menyebutkan bahawa orang yang melakukan syirik ini, dia kata inna syirku la zulmun azim. Orang yang syirik ini sesungguhnya dia telah membuat satu kezaliman yang besar. Membunuh orang pun besar, dia punya apa? Dia punya dosa. Nah, satu hari datang dalam satu hadis, satu hari malaikat Jibril telah datang kepada Rasulullah SAW. Akhbirni, Jibril alaihi salam, Jibril telah datang kepada Rasulullah SAW memberitahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan mana-mana dosa orang yang syirik kepada Allah. Maknanya orang yang syirik kepada Allah Ta'ala tidak masuk syurga. Manakala tak syirik, dia boleh masuk syurga. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang berharta, adakah orang yang berzina, dan orang yang maknanya minum, orang yang berzina dan mencuri ini masuk syurga, ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya. Kemudian sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, adakah orang yang berzina dan mencuri masuk syurga? Rasulullah kata, ya. Sampai 3 kali. Kemudian mereka tanya lagi, ya Rasulullah, adakah orang yang berzina dan mencuri masuk syurga? Rasulullah kata, orang yang berzina dan orang yang minum arak masuk syurga selama mana dia tidak syirik. Mana orang yang syirik, tuan-tuan, tidak ada harapan kepada dia masuk syurga Allah SWT. Ini gambaran yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang bahaya syirik. Kan? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kamu syirik kepada Allah. Syirik ni boleh berbagai-bagai. Jatuh syirik ni dengan mungkin dengan sebab boleh dengan perbuatan, dengan lisan, dengan hati, itu menjadi syirik. Ini mana syirik ni berbagai-bagai. Jadi dengan sebab itu orang kadang-kadang dia tidak tahu bahawa dia telah berlaku syirik kepada Allah secara tidak disedari. Dengan sebab itu kita kena tahu bagaimana yang membatalkan iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Apa sebab yang boleh membatalkan iman kita? Kerana apa? Bila batal iman tu, jadi syirik kepada Allah. Syirik ni tak ada dosa, tak ada pengampunan, melainkan dia mesti taubat dan masuk. Tak ada. Jadi maknanya kita jaga-jagalah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Bahwasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengharamkan kepadanya syurga. Haram. Dan tempat kembalinya ialah neraka. Ini orang yang syirik kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran. Maknanya orang yang dia beriman kemudian dia kufur, dia beriman dia kufur, maka Allah tambah kepadanya kekufuran. Jadi dengan sebab itu masalah iman tadi, kufur ni dengan sebab berlaku syirik kepada Allah SWT. Jadi kesan orang syirik ni, tuan-tuan, orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain, dengan sesuatu, maka Allah Ta'ala mengharamkan syurga. Mana haram, tuan-tuan, mana tak ada tempat. Tak ada tempat boleh masuk syurga Allah. Kalau dia mati tak sempat bertaubat kepada Allah, maka nasib dia tidak akan mencium bau syurga. Dan tempat dia adalah neraka Allah Ta'ala. Tempatnya ialah neraka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas samaa wa takhaffafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu min makan
Faman. Jadi Allah Ta'ala sebut apa? Dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah. Nah, maknanya siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, sama ada dengan makhluk, ataupun dengan harta, ataupun dengan pangkat, ataupun dengan kuasa, mempersekutukan Allah Ta'ala. Kita lihat kenapa maknanya Fir'aun itu dia mati dalam keadaan dia kafir, kerana dia mempersekutukan Allah Ta'ala dengan kekuasaan. Sebab dia mengaku diri itu. Kenapa? Ini dia mempersekutukan syirik dengan Allah Ta'ala dalam bentuk apa? Dalam bentuk kekuasaan. Dia berkuasa. Ini hebatnya tuan-tuan. Bila dia berkuasa, ada kuasa walaupun dia jadi syirik, sampai mengaku jadi Tuhan. Ini baru. Kenapa kamu minta Allah Ta'ala musnahkan dia? Kerana dia syirik dengan apa? Syirik dengan Allah Ta'ala dalam bentuk kekayaan. Allah Ta'ala beri kaya, berikan dia harta banyak. Bila suruh keluar zakat, dia kata, macam mana aku nak mengeluarkan zakat, nak beri pada orang secara percuma, sedangkan harta yang aku dapat ini atas dasar usaha aku sendiri. Dia lupa bahawa harta itu Allah Ta'ala yang bagi. Tapi dia syirik kepada Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita contoh-contoh. Haman, bagaimana Allah Ta'ala musnahkan dia. Bagaimana dimusnahkan? Dengan sebab kekuasaan dia jadi lupa. Tentera dia ramai, dengan sebab dia kata dengan tentera ramai dia jadi kuat, tak ada orang boleh memusnahkan. Dia lupa bahawa Allah Ta'ala lebih mudah. Bagi Allah Ta'ala ini adalah lebih mudah. Namrud, bagaimana Allah Ta'ala musnahkan dia? Dia mengaku dia hebat, tapi Allah Ta'ala musnahkan dia dengan seekor nyamuk saja. Dia perang tak pernah kalah, tak pernah luka, tak pernah cedera. Dalam setiap peperangan dia menang. Dia menyangkakan bahawa kekuatan dia dengan sebab ramainya tentera dan kekuatan yang ada pada dia. Dia lupa bahawa kekuatan itu adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tuan-tuan apabila orang Islam dia menjadi wujud? Orang Islam ni dia jadi wujud. Ketika mana dalam peperangan Uhud, orang Islam ni jumlahnya disebut bahawa jumlah orang Islam pada waktu itu 15,000 orang. Berperang dengan tentera Uhud. Tentera Uhud daripada tentera Abu Sufyan tak ramai. Tapi kenapa orang Islam boleh kalah? Kerana orang Islam menyangkakan, kami pada waktu ini ramai, kami boleh menang dengan mudah. Kenapa? Ada perasaan wujud. Tidak yakin bahawa kemenangan Allah Ta'ala nak beri menang, dia tak kira sikit tu ramai. Jadi sebab tuan-tuan, bila ada perasaan wujud yang demikian, Allah Ta'ala maknanya bagi pengajaran kepada tentera-tentera Islam. Apabila mereka tidak taat kepada Rasulnya, bila kata Rasul, jangan kamu turun untuk pergi mengumpul harta, jangan tinggalkan tempat-tempat hanya pertahankan kamu. Tapi apabila dia dah melihat harta yang dah lama-lama yang ditinggalkan dia lepas itu, maka pada waktu itu mereka semuanya turun meninggalkan perintah Nabi SAW, kumpul harta, cari maknanya kesenangan dunia. Dengan sebab itu Allah Ta'ala memusnahkan mereka. Ada mereka menyangkakan bahawa dia ramai wujud. Ini dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Nak fahamkan kepada kita tuan-tuan, memahamkan kepada kita, maka seolah-olah jadilah seolah dia jatuh daripada langit, lalu maknanya tersambar oleh mana rombongan burung-burung, sehingga dia mencuri, berkecai-kecai, hancur berkecai-kecai, ataupun dihembuankan oleh angin ke tempat yang jauh. Jadi yang membinasa. Jadi bagaimana Allah Ta'ala gambar kepada kita tentang orang-orang yang syirik ni tuan-tuan, kesan dia kepada kehidupan, kesan dia di akhirat besok bagaimana. Dan yang terakhir Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la
yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Kita tuan-tuan, kalau kita yakin, bagi kita orang yang beriman meyakini bahawa kita akan kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan pengadilan Allah Taala dan bertemu dengan perhitungan Allah Taala, dan janganlah kita ni mempersekutukan Allah Taala dalam ibadat kepada Tuhan. Jadi dalam ibadat kita selalu, kita sembahyang, kita angkat Allahu Akbar, kita kata kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dalam sembahyang kita berbagai-bagai berbagai-bagai ingatan Rasul. Kita baca kepada Allah, kita baca inna salati wa nusuki, bahawa sesungguhnya salat kerana Allah, tapi kita sembahyang tidak kerana Allah. Dalam sembahyang berbagai-bagai ingatan, termasuklah yang bercakap macam-macam ingatan. Ni besok ni apa ni, CM nak datang tempat kita, dalam otak ni dah macam-macam ni kan. Dan nama-nama masjid ni dah macam-macam fikir kan. Jadi siap ni daripada pagi kita buat persiapan. Beli daripada dia tak tahu Allah CM besok datang. Dia macam-macam, macam-macam nak fikir. Jadi macam-macam dia. Jadi pening kepada. Tadi hantar maknanya bil atau cek pengarah tak sign. Kenapa pengarah tak sign? Besok nak kena menghadap dia pula. Banyak-banyak. Tapi kita ada yang lain. Maknanya angkat lagi kata Allah, banyak pula yang dia tak sign. Angka tu 14,000 yang dia tak sign. Allah benar. Besok nak kena menghadap kan? Nak menghadap buah yang saya tertuka. Kau sign aja lah kan? Jadi maknanya tuan-tuan ni mengganggu dalam sembahyang kita. Kita angkat Allahu Akbar, tapi kita bukan Allahu Akbar, bukan membesarkan Allah, makhluk lebih besar. Sebab apa makhluk lebih besar? Daripada mula sembahyang sampai akhir, ingat cek ni besok mengarah saya tak saya. Jadi macam mana tu? Ini saya lah tuan-tuan orang alim. Beza. Untuk yang ibadat mungkin lebih baik daripada saya. Ini saya nak gambarkan diri saya yang taif, tuan-tuan ya, muslimin dan muslimat. Jadi kesimpulannya yang kita boleh faham bahawa Allah Ta'ala melarang kepada kita dari syirik, melakukan syirik, iaitu mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Ayat syirik ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bahawa dalam Al-Quran berulang-ulang dalam bentuk variasi yang berbagai. Kita baca mana-mana surah, kita akan tentang masalah syirik, nak menunjukkan syirik ni adalah satu perkara yang cukup berat. Orang melakukan syirik, maka tidak ada kemaafan padanya. Allah Ta'ala tidak memaafkan orang yang syirik. Bayangkanlah sekiranya orang yang berhutang, kalau Rasulullah tak nak semayangkan dia, apatah lagi kalau dia yang syirik kepada Allah. Orang berhutang dia, Rasulullah tanya, ni Rasulullah kalau dia nak semayangkan mayat, Allah tanya dulu, adakah orang ni berhutang? Kalau berhutang, Rasulullah kata, aku tidak semayangkan dia. Wahai Umar, kau boleh semayangkan. Kita bayang, pernah berlaku di Madinah tu, seorang lelaki datang jumpa Rasulullah SAW. Jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia. Aku mengharapkan kepada engkau akan keberkatan engkau, ya Rasulullah, semayangkan dia. Semayangkanlah dia. Rasulullah kata, adakah dia berhutang? Maka kata anak dia, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sebelum mati, dia ada berhutang, dia tidak sempat bayar. Rasulullah kata, aku tidak menyemayangkan orang yang berhutang. Jadi anak dia rasa sedih. Sebentar daripada itu, malaikat Jibril diputuskan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, kau semayangkan, perintah Allah supaya kau menyemayangkan mayatnya. Sesungguhnya hutang orang ini dibayar oleh Allah. Oh hebat. Sahabat ni sebab dia ada amanah. Ada amanah yang menyebabkan Allah Ta'ala bayarkan hutang dia. Kita siapa nak bayar? PTN pun tak boleh. Kena bayar.
waktu sekarang memang ramai yang tak boleh semayang. Jadi begitu. Jangan amalkan budaya kita. Kerana berhutang tidak baik di sini. Dalam Islam Rasulullah melarang berhutang. Kerana orang yang mati berhutang ni Rasulullah kata tak boleh masuk syurga Allah. Ya Rasulullah dia mati syahid. Ya Rasulullah dia mati syahid. Sesungguhnya orang mati syahid masuk syurga, tapi tidak orang yang berhutang. Walaupun dia mati syahid sebab dia ada hutang, tak boleh menegah dia masuk syurga. Jadi jangan berhutang. Bayar. Jangan tak bayar. Kalau ada hutang, bayar. Jangan suka mengumpul hutang. Jadi saya rasa cukup sampai itu. Mudah-mudahan kita bicarakan baik untuk kebaikan kita. InsyaAllah pada umum kita bertemu lagi pada masa datangnya sekiranya diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa la tuhinna wa la tuhinna wa